Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terkini berkait dengan penemuan wang tunai 169 juta bersama dengan emas dan harta yang lain yang didakwa dimiliki oleh Ismail Sabri Yaakob. Menjadi pertanyaan ramai orang ialah, dari mana kekayaan sebanyak ini dimiliki oleh Ismail Sabri Yaakob? Ada yang bertanya, dalam tempo beberapa bulan sahaja menjadi Perdana Menteri, bagaimana memiliki 169 juta ini? Dan berita ini mengatakan bahawa 169 juta ringgit didakwa milik Ismail Sabri telah pun dilucut menjadi hak kepada kerajaan. Inilah yang netizen geram apabila duit sebanyak ini boleh didakwa dimiliki oleh bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Mereka kata kalau bekas Perdana Menteri 30 bulan lebih pun memiliki uang seperti ini, bayangkan kalau Perdana Menteri yang memerintah berpuluh-puluh tahun, ada yang sampai 20 tahun lebih dan 2 kali jadi Perdana Menteri. Mereka cuba menjangka berapa kekayaan yang mungkin telah pun berjaya dikumpulkan. Mahkamah Session di sini pada Rabu melucutkan hak 169 juta ringgit yang didakwa milik bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kepada Kerajaan Malaysia. Hakim Suzana Husin memutuskan demikian selepas membenarkan permohonan pendakwaan kerana tiada pihak ketiga yang berkepentingan hadir bagi mencabar prosiding melucutkan hak harta tersebut. Menjadi tanda tanya ialah kenapa Ismail Sabri Yaakob tidak mencabar perkara atau keputusan ini. Pada 8 September lalu, mahkamah diberitahu Ismail Sabri dan bekas setiausaha politekniknya Datuk Muhammad Anwar Muhammad Yunus yang dinamakan sebagai responden tidak berhasrat mencabar permohonan pendakwaan untuk melucutkan hak wang tunai yang disita SPRM. Susulan itu, mahkamah membenarkan wang berkenan dilucut hak mengikut Seksyen 41 dalam kurungan 1 Akta SPRM. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar kami benci pencuri dan izinkan saya berkongsi dulu kepada anda semua ini terapi imun Transofactor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit sukar sembuh daripada penyakit. Tetapi terapi imun ini mengajar, menguatkan dan mendidik imun badan kita serta bijaksana dan seimbang. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan kita itulah yang akan bertindak menghapuskan semua jenis penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita sudah kuat, bijaksana, bertindak menghapuskan semua jenis penyakit cepat, dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, yang menariknya ialah pada sidang media Mac yang lalu, SPRM mempamerkan wang tunai berjumlah kira-kira 170 juta dalam pelbagai mata wang antarabangsa dan 16 kg jongkeng emas tulin yang dianggarkan bernilai hampir 7 juta ringgit. Wang itu dipamerkan selepas SPRM mendedahkan wang tunai ratusan juta ringgit dan barangan berharga dirampas daripada 3 premis termasuk sebuah safe house berkaitan kes rasuah dan penggubahan wang haram. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Hello guys, ini ialah walkie-talkie Bofeng BF888S. Dapatkannya di Shopee, murah. Guys, ini ialah headphone Onikuma K2 Pro. Hebat, luar biasa, cantik dan murah. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah power bank Mozom PB149. Murah, hebat dan dapatkannya di Shopee sekarang. Guys, ini ialah Shocks Open Swim Pro. Headphone yang hebat, kualiti hebat, tahan air. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah headphone One Audio E70 Fusion. Dapatkannya di Shopee, murah sekarang.
Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kesian terhadap Muhyiddin. Muhyiddin kini menjadi bahan pertikaian di dalam Parti Bersatu. Bayangkan Wan Saiful kini berdepan tindakan pecat. Bakal berdepan tindakan pecat daripada Parti Bersatu. Kalau Wan Saiful dipecat daripada Parti Bersatu, kalau tak silap, dia akan kena terhadap Akta Lumpat Parti. Beliau apabila dipecat, dia akan kehilangan kelayakan sebagai ahli parlimen dan pilihan raya mesti dibuat. Ini akan menyebabkan Parti Bersatu kehilangan satu lagi kerusi. Parti Bersatu yang sekarang ini sudah mula nazak, tambah nazak lagi jika satu lagi kerusi yang dimiliki oleh Wan Saiful Wanjan kalah atau menjadi kosong. Jadi sebenarnya kalau betul-betul jadi kosong, satu rahmat kepada rakyat Malaysia kerana pilihan raya perlu dibuat di Tasik Gelugur. Kalau itu dibuat, maka kita akan tengok nanti sejauh mana Perikatan Nasional masih boleh menang di Tasik Gelugur. Silap-silap hari bulan, Tasik Gelugur akan dirampas semula oleh, kalau bukan daripada Barisan Nasional, dirampas oleh Pakatan Harapan semula. Di sinilah kita akan lihat gelombang mana yang lebih kuat pada era ini. Pasca Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu yang sepatutnya menjadi medan pengukuhan perpaduan parti, kini bertukar menjadi gelanggang pertembungan antara kem Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Seri Azmin Ali dengan kem Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Naib Presiden Amanah Datuk Mahfuz Omar berkata, pertembungan antara dua kem besar itu di dalam parti memperlihatkan minat PAS kini mula beralih kepada kem Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin berbanding kepimpinan Muhyiddin. Keretakan ini mengheret hubungan Bersatu dengan PAS yang ke tahap yang lebih rapuh. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Tapi sebelum itu, izinkan dulu saya berkongsi kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak lagi bertindak dengan seimbang, kita kena penyakit dan kita tidak sembuh dari semua jenis penyakit. Tetapi terapi imun ini mengajar, mendidik dan menguatkan imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan kita itulah yang akan menghapuskan semua jenis penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini mungkin jawapan kepada masalah kesihatan Anda selama ini. Saudara-saudara sekalian, sejauh mana Muhyiddin akan dapat bertahan sehingga PRU akan datang? Nampaknya Muhyiddin kini menjadi bahan dalam pertikaian dalam Parti Bersatu. Hakikatnya PAS tidak lagi menunjukkan minat kepada kepimpinan Muhyiddin maupun Azmin. Sebaliknya, mereka memilih untuk lebih mesra dengan kem Hamzah. Mahfuz juga berkata, setiausaha ini mendedahkan kedudukan sebenar Bersatu dalam Perikatan Nasional, di mana mereka bukan lagi rakan setara. Sebaliknya, sekadar pelengkap yang bergantung harap pada belas ehsan PAS. Beliau melihat ketika ini PAS sedang cuba untuk menjadi tuan rumah manakala Bersatu hanya sebagai penyewa. Apabila rumah tangga sendiri pun tidak mampu dipertahankan, bagaimana Bersatu dan PAS mahu diyakini sebagai parti yang memimpin negara? Pergolakan dalaman Bersatu mula timbul selepas Datuk Seri Wan Saiful Wanjan secara terbuka menyerang rakannya yang juga Setiausaha Agung Bersatu. Wan Saiful mendakwa Azmin tidak layak menjadi pemimpin Bersatu selagi tidak selesai kontroversi berhubung video tular pada tahun 2019. Wan Saiful berkata beliau menerima maklumat baharu mendakwa siasatan forensik terhadap video membabitkan adun hulu langat itu sebagai tulen. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.